Saudara, kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Antara tumpuan hari ini, kerajaan negeri komited tingkatkan peratusan kadar tahap sara diri bagi pengeluaran padi di negeri itu. Perinciannya langsung bersama Buma Win. Silakan Buma. Ya, Atika. Untuk itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 60% kadar tahap sara diri bagi pengeluaran padi negeri ini untuk menampung keperluan diri selain dapat mengurangkan kebergantungan terhadap import beras dari luar negara. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steve Berundi Uttom memberitahu ketika ini Sarawak hanya mencapai 38% pengeluaran padi dan ia memerlukan transformasi yang lebih bagi tujuan tersebut. Kita mahu supaya kita sendiri dapat for our own self-sufficient level to at 38% to at least 60%. Adalah hasrat kerajaan negeri dan our Premier also yang berhormat Premier juga mengharapkan supaya kita dapat mengubah, memodernkan sektor pertanian untuk mengeluarkan hasil yang lebih lumayan. Untuk itu, Datuk Seri Dr. Steve Berundi berkata kementerian melalui Jabatan Pertanian Sarawak bertanggungjawab dalam mengembangkan program penanaman padi menerusi penghasilan benih padi berkualiti seperti benih padi MR269. Jelasnya penghasilan benih padi variti baharu itu akan membolehkan penanaman dijalankan sebanyak 2 kali setahun dengan jangkaan pengeluaran hasil sekitar 104 hari berbanding variti tradisional yang rendah hasil dan tempoh matang agak lama. Ke arah itu juga beliau mahu petani-petani untuk mengadaptasi pertanian moden dengan menggunakan pakai teknologi baharu dalam penanaman padi bagi meningkatkan pengeluaran hasil padi yang berkualiti. Beliau ditemui media selepas perasmian Majlis Penuaian Benih Padi Berkualiti Skim Pengairan Tanjung Purun Daerah Lunduk di Lunduk. Beliau berkata program tersebut turut diperluas ke kawasan-kawasan lain termasuk di Stumbin, Sri Aman, Abuak, Selepuang dan kawasan Gedong dalam usaha menjamin sekuriti makanan negara termasuk negeri Sarawak selain menjana transformasi dalam sektor pertanian. Saudara, Sarawak komited membangunkan tenaga kerja yang boleh dipasarkan di peringkat global. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Roland Sagawiin berkata, inisiatif tersebut penting dalam memastikan ekonomi negeri terus membangun, terutama sekali dalam era teknologi digital. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena lawatan kerja di Centre of Technical Excellence Sarawak (Centex) di Santubong. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke institusi kemahiran pendidikan itu sejak beliau menjawat portfolio baharu tersebut. Sehubungan itu, Datuk Roland berharap di bawah kementeriannya, Sarawak bakal mewujudkan lebih ramai bakat-bakat dalam semua bidang ekonomi sejajar dengan aspirasi kerajaan dalam mencapai negeri maju pada 2030. Dalam pada itu, Datuk Roland optimis Centex mampu mengeluarkan tenaga kerja berdaya saing melalui pelbagai kolaborasi dengan institusi-institusi serta pelabur-pelabur antarabangsa selama ini. Menurut beliau, kerjasama seumpama itu memainkan peranan penting dalam pemindahan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan dalam kalangan pelajar yang sekaligus akan meningkatkan kualiti tenaga kerja di negeri ini. Pada lawatan tersebut, Datuk Roland turut diberi taklimat mengenai perkembangan terkini Centex oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya, Syed Muhammad Hussein Wan Abdul Rahman. Seterusnya, memasuki hari kedua operasi mencari mayat kanak-kanak Eric Chang Wei Ji, 4 tahun, pencarian diperluas 2 hingga 3 batu nautika ke arah laut dari muara sungai Kampung Muara Tebas, Kuching hari ini. Berdasarkan maklumat di Pusat Operasi DJT Kampung Muara Tebas, operasi dimulakan pada pukul 8 pagi melibatkan seramai 20 anggota penyelamat terdiri daripada pasukan polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah dalam kenyataan media memberitahu kes kehilangan Eric diklasifikasikan sebagai kes bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ia susulan perkembangan baharu kes tersebut berikutan penahanan 2 suspek utama iaitu pasangan penjaga kanak-kanak terbabit di Jalan Daya Bintawak yang kini ditahan reman bagi membantu siasatan. Sebelum ini, kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001.
Pada 7 Mac lepas, ibu mangsa dinasti Chang Kah-hui, 25 tahun, membuat laporan polis di Balai Polis Bintawak berhubung kehilangan anak lelakinya itu selepas gagal mencari anaknya yang dilaporkan hilang di Bintawak Village pada jam 9.15 pagi. Akhir sekali, sebuah kapal tangki ditahan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Miri pada jarak lebih kurang 7 batu nautika dari barat daya Kuala Bakam malam semalam. Mengesahkan kejadian itu, Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Syafi Paing, dalam satu kenyataan memberitahu kapal tersebut ditahan pada pukul 9.30 malam kerana berlabuh di luar batas pelabuhan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengarah Jabatan Laut Malaysia. Hasil pemeriksaan dan geledah mendapati kapal tersebut berdaftar di Port Klang dan dikendalikan oleh 8 orang kru lelaki termasuk nakoda iaitu seorang warga tempatan dan 7 warga Myanmar berusia dalam lingkungan 22 tahun hingga 53 tahun. Kesemua 7 kru warga Myanmar tersebut turut gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah ketika diperiksa oleh penguatkuasa. Perintah penahanan ke atas kesemua kru dan kapal tersebut telah dikeluarkan untuk tindakan dan siasatan lanjut. Kes akan disiasat di bawah Akta Imigresen 1959-63 kerana gagal mengemukakan pengenalan diri yang sah dan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952-60 kerana berlabuh tunggu tanpa kebenaran daripada Ketua Pengarah Jabatan Laut Malaysia. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Buma untuk perkembangan di Sarawak.